Anda dah ada robot vacuum, tapi masih tak puas hati sebab semakin hari semakin malas? Stop it. Get some help. Inilah solusinya. Hai guys, selamat kembali ke review apa hari ini. Aku Syaza dan last video aku ada review tentang robot vacuum mop yang datang dari Xiaomi iaitu Mi G1. Dan hari ini aku nak review abang dia pula iaitu Mi Robot Vacuum Mop ataupun dikenal sebagai Xiaomi 1C. Macam biasa, aku nak jimatkan masa korang yang precious tu. So aku bagi konklusi pendek awal-awal. Robot ni sangat-sangat berbaloi dengan harga RM750 kalau korang mempunyai rumah yang luas. And then korang perlukan mapping feature dan juga map management feature untuk manage different spaces dalam rumah korang yang luas tu, yang gah tu, dengan harga yang terendah. Tapi aku nak membebel juga pasal robot ni dengan lebih lanjut because no one can stop me. So, what's in the box? Korang akan dapat robot, charging station, power cable, cleaning tool dan manual lah, okay? Now, mari kita tengok robot ni dengan lebih dekat. Okay guys, Mi 1C ni overall design dia lebih kurang macam G1. Cuma bahagian atas ni dia pakai glossy plastik ya, glossy finish. Bukannya matte finish macam Xiaomi G1. As for build quality, it's mostly plastic but durable and high quality plastic. Size dia kecil sikit daripada Xiaomi G1, so it's a good advantage. And then design dia kalau nak compare dengan Xiaomi G1, dia a bit rounded. Kalau Xiaomi G1 tu dia boxy sikit tepi ni. Collision bumper kat depan. Belakang black bar ada 7 obstacle sensor. Belakang sama exhaust port dan juga speaker. Bahagian atas ada 2 button sama je macam Xiaomi G1. And then ada 1 biji kamera ataupun optical sensor. Okay, mari kita buka dia punya cover. Dust compartment dia ni jenis clear plastik. So senang nak tengok sampah-sampah kat dalam. Kalau penuh ke, kalau sangkut apa-apa kat dalam, senang nak tengok. And then dia punya filter, boleh tengok single stage sahaja, tapi dia besar sikit daripada Xiaomi G1. Untuk cabut senang saja untuk dibersihkan. Okay, kita tengok bahagian dalam pula. Dia punya vacuum port, dia ada rubber seal keliling, so dia boleh maintain vacuum pressure. Okay, mari kita tengok bahagian bawah pula. Bahagian bawah pula, 1 coaster wheels, charging contacts, 4 collision sensor, 1 side brush belah kanan, 1 saja Bahagian kiri ni ground movement sensor. Ground movement sensor ni dia sensor lebih kurang macam korang punya komputer punya mouse tu lah. 2 main wheels, and then my personal favourite, floating rolling brush. And then bahagian belakang adalah mopping pad. By the way, mopping pad dia ni datang sekali dengan water tank dan water pump dekat dalam Korang boleh tengok kat sini ada motor kecil je, comel je. Dia connect dengan water pump. Ada tube, dia akan pecah 3 air. And then dia akan turun direct dekat mopping cloth ni. And then kat sini juga ada 2 terminals untuk connect dengan mopping pad. Okay, mari kita buka dia punya floating rolling brush. Sama je, senang je. And then untuk docking station pula. Docking station dia ni datang sekali dengan power adapter kat dalam. So dia berat sikit. Payahlah sikit nak bergerak kalau dia kena langgar dengan kuat ke. Tapi port kabel dia duduk di sebelah kanan saja. Okay, so bila cucuk kabel management kalau nak pergi belah kiri tu susah lah sikit. Alright guys, mari dengar aku membaca pula. All-in-one robotic vacuum mop. So boleh sapu, boleh sedut dan juga mop. 8.2 cm ultra thin design. Dia rendah sikit daripada Xiaomi G1. Xiaomi G1 tak silap aku 8.3. So dia boleh masuk bawah perabot-perabot yang rendah sikit lah. 2 cm height obstacle crossing. Dia boleh panjat maksimum obstacle tinggi dia 2 cm. Kalau G1 dulu 1.7 cm saja. Electronically controlled water mopping system. Precise water controlling during mopping. New visual navigation system with the quad-core processor.
accurately mapping out routes in real time. App remote control, 2500 Pascal powerful suction. Alright. And then additionally kat sini ada tulis work with Google Assistant, works with Alexa. Korang boleh bagi simple voice command untuk control robot ni. Actually dengan G1 pun boleh buat juga, tapi simple command je lah. Start vacuum ataupun return to home. Okay, that's all the features as far as on paper lah. Tapi mari aku cerita kenapa aku recommendkan robot ni untuk rumah korang yang luas dan gah tu. First kelebihan yang ada dekat robot Xiaomi 1C ni adalah optical navigation system in addition of a gyroscope. Robot ni menggunakan teknologi kamera dan juga V-SLAM untuk membuat peta rumah korang. Kalau robot G1 sebelum ni yang aku review, aku cerita kat korang macam mana cara dia buat peta rumah korang dengan contoh korang berjalan dalam rumah sambil tutup mata kan. Xiaomi 1C ni pula lebih kurang sama cara dia, cuma dengan tambahan korang buka sebelah mata dan korang tengok siling. So, bila korang jalan-jalan dalam rumah korang, walaupun korang buka sebelah mata dan tengok siling saja, mesti korang kenal kan korang duduk dalam bilik mana, ruang mana, based on the visual cue yang ada dekat siling tu. Kipas ke, lampu ke, tingkap in peripheral vision ke. Robot 1C ni dia pun navigate dalam rumah korang lebih kurang macam tu lah, sebab dia ada satu kamera saja. Tapi kalau korang nak tahu dengan lebih detail dan technical explanation tentang V-SLAM teknologi, aku includekan satu artikel dalam description kat video ni. But keep in mind, peta yang dihasilkan tu masih lagi belum 100% accurate. In fact, dia punya accuracy in generating the map bergantung kepada beberapa faktor. Faktor utamanya adalah complexity dan keluasan rumah korang, dan faktor kedua adalah amount of obstacles dalam rumah korang. So kalau rumah korang luas, kompleks, cluttered, banyak barang, banyak perabot, banyak kerusi, dia punya map generation tu less accurate lah. Kalau rumah yang luas tapi tak kompleks sangat dan kurang sikit perabot dalam rumah korang tu, tak banyak sangat benda dia nak langgar, dia punya map generated is quite accurate. So macam rumah aku, dapur yang kosong kat tengah-tengah tu memang accurate as it is dalam peta yang dihasilkan. Tapi bila pergi ke ruang tamu yang ada perabot keliling-keliling kat tepi tu, dia punya accuracy dah down sedikit. Tapi bila dia pergi ke ruang makan yang banyak sangat perabot, sampai ada sebiji katil queen size dekat ruang makan tu, jangan tanya kenapa. So ruang makan tu sangat-sangat cluttered, dan robot vacuum ni bila dia buat peta dekat ruang makan tu, it's not accurate. Jadi overall accuracy peta yang dihasilkan untuk rumah aku boleh cakap dalam 70% lah. Tapi still reliable dan usable bagi aku, sebab aku boleh guna peta yang dihasilkan untuk real time monitor lokasi robot 1C ni bila dia bersihkan rumah aku. Kalau yang Xiaomi G1 sebelum ni, map tak boleh pakai langsung untuk rumah aku lah. Natijahnya dengan teknologi kamera, V-SLAM dan juga ground movement sensor kat bawah tu, Xiaomi 1C ni is far more efficient daripada Xiaomi G1 yang hanya pakai gyroscope saja. Dan disebabkan map yang dihasilkan adalah more accurate and reliable, Xiaomi berani includekan apa yang dia panggil experimental features. Dua feature yang sangat penting bagi aku untuk rumah yang luas, iaitu area cleaning dan map management. Later aku akan explain features tu by going through the app. Next point yang aku suka dekat Xiaomi 1C ni adalah the improved Mi Home app. Okay guys, Mi Home app kali hijau ni korang boleh rename robot vacuum tu. Okay, ini map yang telah generate. Charging button, start clean up button, cleaning mode dan water level setting. Yang button kat atas ni adalah custom cleaning area. Nampak ada kotak ni, korang boleh drag around, korang boleh resize. Bila korang tekan start clean up, dia akan bersihkan kawasan yang dalam kotak tu saja. Okay, kita pergi settings. Map saving mode ni korang perlu on kalau korang nak feature extra yang dua yang aku cakap tu. Schedule clean up plus button untuk korang set schedule. Device setting, do not disturb mode. Kalau korang on, set masa, dia tak akan bunyi ataupun bersih within that time frame yang korang set. Adjust volume, korang boleh adjust dia punya volume bila dia cakap apa-apa notification kat speaker tu. I'm starting the cleanup. Voice alert korang boleh tukar dia punya speaker tu, dia cakap bahasa Inggeris ke, Cina ke. Cleaning history, ini adalah semua list
clean up yang korang dah buat sebelum ni. So korang boleh check lah sebelum ni dah mode cuci apa, keluasan dan masa korang guna untuk cuci, and then peta yang dihasilkan dalam proses cucian itu. Consumables korang boleh check, korang punya filter, brush, bila perlu ditukar, dia akan notify kat situ. Remote control macam G1 juga, korang boleh guide dia guna remote tu pergi tempat yang korang nak spot cleaning dan start. Find the vacuum mop. I'm here. And then area editor, map yang telah di-generate tu korang boleh edit. Contoh merge, kawasan biru dengan kuning ni, bila aku tekan merge, dia buat jadi satu je. Nampak semua biru. And then divide, korang boleh divide ruang tu jadi berapa area, separate area yang korang nak lah. Contoh aku belah area ni jadi 3. Jadi 2 je. Nampak? Kuning, biru. Okay, kita cuba satu lagi. Kita ambil line tu, divide area dapur pula. Alright, now kita ada 3 area. Area keempat pula. Line tu korang boleh pusing as you wish lah. Korang nak divide macam mana area ruang tu. Ini aku divide kawasan ruang makan pula. Very nice. Okay, and then lastly rename. Korang boleh tap rename tempat tu. Senang lah korang nak monitor kawasan mana. And then virtual wall, salah satu map management feature dia adalah virtual wall. Korang boleh drag dan lukis kat peta tempat yang korang tak nak robot tu langkau ataupun pergi. Macam dekat area ruang tamu rumah aku ni, aku tak nak dia masuk bawah perabot yang rendah, takut dia sangkut. So aku draw virtual wall, dia tak cross line yang korang buat tu. Ni restricted area, sama juga macam virtual walls, tapi sekarang ni adalah kotak lah. Dia takkan masuk kotak yang korang draw any size that you want. Lastly, mopping restricted area. Bila korang pasang mop, dia takkan lalu dekat kawasan mopping restricted area ini. Dia akan cuba elak. So macam kalau korang ada kapet kat tengah-tengah ruang makan ke ruang tamu ke, korang boleh draw lah sama bentuk dengan kapet tu. So dia takkan naik lah kapet bila korang pasang mop. Macam ni, bila aku pasang mop, aku tak nak dia pergi ruang makan. So aku block seluruh ruang makan. Alright guys, that's all for Mi Home app untuk Xiaomi 1C. And then, benda last yang aku suka dekat Xiaomi 1C ni adalah basically better everything. Xiaomi 1C ni dia pakai quad-core processor yang lebih padu daripada Xiaomi G1 punya. So, every calculation, every movement happens faster. Tak adalah sluggish macam G1. And then, bigger dust compartment and water tank. Disebabkan dia dah boleh separate asing-asing, so dia boleh maximize capacity dua-dua benda ni. Xiaomi 1C punya dust tank roughly 1/3 lagi besar daripada Xiaomi G1, dan water tank dia pun lagi besar daripada Xiaomi G1 punya water tank. Sebab nampak ni dia lebar. Kalau yang Xiaomi G1 tu dia duduk kat dalam ni, dia tak lebar sangat. Yang ni dia lebar, so boleh maximize space. Actually, mopping pressure dia pun lagi tinggi daripada G1 punya mopping pad. Sebabkan benda ni bila isi air dia jadi berat. So bila dia mop tu lagi efisien lah daripada Xiaomi G1 punya mopping pad. Better filtration than Xiaomi G1 sebab dia punya filter size dia lagi besar daripada Xiaomi G1. And then better suction power at 2500 Pascal. Sebab dia punya suction design lagi okey kot. Even design accessories dia pun lagi padu. Dekat dia punya side brush ni ada mini brush untuk bersihkan kotoran yang lekat kat celah-celah. Dia punya floating rolling brush pun ada 2 mini brush kat tepi ni. And lastly, better runtime dan juga coverage. Even though dia pakai bateri yang kecil sikit daripada Xiaomi G1, dia pakai 2400 mAh saja. On paper, Xiaomi 1C ni boleh cover around 120 meter persegi ataupun 110 minit. Macam dah add item in cart belum? Nanti kita nak bincang kelemahan dia pula. Okay, the biggest drawback ataupun weakness dekat Xiaomi 1C ni adalah dia punya kamera. Tadi kata kelebihan, sekarang kelemahan pula. Sabar.
Okay, imagine rumah korang blackout. Korang buka mata luah mana pun, still korang tak nampak kan korang duduk kat mana kan. Xiaomi 1C ni pun sama lah cerita dia. So, dia punya mapping feature dia limited bila korang bersihkan rumah korang dalam keadaan yang gelap. In order to maximize functionality, tak dapat tidak korang pakai vacuum ni kena vacuum time siang hari, ataupun korang kena pasang semua lampu dalam rumah korang bila korang nak bersihkan rumah korang, which is a waste of electricity, membazir elektrik lah, which is a major bummer. Tapi jangan risau, Xiaomi 1C ni masih lagi boleh bersihkan rumah korang dalam keadaan gelap. Mapping dia is a bit more reliable than Xiaomi G1 walaupun tak pakai kamera sebab dia ada ground movement sensor dekat bawah. Tapi with reduced features lah, which beats the purpose of the extra RM250 yang korang spend daripada korang beli Xiaomi G1 tu. And then dia punya kamera pula ada particular weakness, iaitu bawah katil. Mapping dia bila masuk bawah katil, dia berhenti kerja, balik kampung tanam sayur. Aku tak tahu kenapa, nak kata sebab gelap, tak, aku dah letakkan satu biji LED light dekat bawah tu untuk tengok dia improve ke tak. Tapi masih lagi sama walaupun aku dah letak lampu tu kat bawah katil. So take note lah kalau korang nak pakai Mi 1C ni dalam bilik tidur yang katil boleh masuk belah bawah tu. Kalau katil jenis divan macam ni, tak apa. Next weakness adalah ketiadaan multiple map saving feature. Xiaomi 1C ni hanya boleh save dan manage satu map saja at one time. So kalau macam rumah aku 2 tingkat, aku hanya boleh fokus kepada tingkat bawah saja. Kalau aku nak bersihkan tingkat atas, boleh je dia nak bersihkan tingkat atas tu, bawa naik atas, tekan butang, dia akan buat map baru tingkat atas. Tapi problem dia bila korang turun balik tingkat bawah, korang letak dia balik dekat docking station tu, korang check map, dia dah reset map sebenarnya. Dia dah tak kenal dah tempat lama tu, so dia akan buat map yang baru. Next, kelemahan dia, Xiaomi 1C ni masih lagi suka langgar kaki kerusi, kaki meja macam Xiaomi G1 tu. Walaupun dia dah ada extra 2 obstacle sensor, nak compare dengan 5 sahaja obstacle sensor dekat Xiaomi G1. Dia pelik tau, macam dia tahu ada kaki kerusi kat depan tu, dia tahu, tapi masih lagi dia nak langgar, just to be sure. Dia nak confirm lah kat situ ada kaki kerusi. Tapi dia punya langgar tu langgar manja lah, bunyi dia tu kurang sikit, tapi still lah dia suka langgar. And lastly, dia punya rolling brush susah nak dibersihkan. Kalau korang tengok dia punya tepi ni, end cap dia ni tak boleh cabut. So nanti bulu, rambut, benang semua akan berbelit-belit kat tepi tu. Aku tak tahu kenapa Xiaomi design macam ni dia punya rolling brush, but that's how it is. Okay guys, now that you are informed on the pros and cons Xiaomi 1C ni, now here my final thought. Aku beli Xiaomi 1C ni dengan harga RM720. Selepas redeem coin dekat Shopee RM30, apply voucher 10% cashback and then free shipping. Macam iklan Shopee lah pula. Shopee. So kalau korang cari robot vacuum yang boleh sapu, sedut dan mop dengan bagus, do it well, and then korang memang sangat-sangat perlukan mapping feature dan juga map management feature dengan harga RM750 sahaja, this is the robot vacuum to buy. I mean brand-brand lain kat luar sana, even budget brand pun harga RM750 tak dapat package macam ni. Tak nak sebut brand apa, tak nak sebut model apa, RM750 korang hanya boleh dapat gyroscopic navigation, suction port kosong, tak ada rolling brush, so app control, weak vacuum pressure, etc. So it is the mapping robot vacuum mop to buy at RM750. Kalau korang nak yang lebih padu daripada ni, tak dapat tidak, kena naikkan harga lagi lah, up to the reach of RM1,000. Tapi kalau korang tak perlu pun mapping feature tu, contoh macam korang duduk dalam bilik sewa saja, satu bilik saja, tak perlu belilah Xiaomi 1C ni, overkill sangat. Beli je Xiaomi G1 tu, cukup untuk satu bilik. Okay, so kalau aku dah berjaya convince korang untuk beli Xiaomi 1C ni, aku akan bagi sedikit tips and tricks. Tip pertama, macam biasa, first run lepas beli, korang kena ikut dia. Memang robot ni ada map management feature, boleh letak virtual wall tadi, boleh buat restricted space, tapi itu hanya untuk map yang telah disimpan. First run, robot ni masih lagi akan pergi merata, serata setiap pelusuk rumah korang tu dia akan pergi. Macam anak saudara aku yang baru belajar merangkap. Semput nak kejar. Second tip, kalau rumah korang tu memang betul-betul luas, aku recommend first run tu korang run dia in silent mode. Bila dia run in silent mode, dia akan conserve battery.
lagi tinggilah chance dia untuk map seluruh rumah tu tanpa apa-apa interruption. Next tip, bila robot ni sangkut kat mana-mana, korang boleh angkat, terbalikkan dia, cucikan apa yang patut cuci, and then bila korang nak letak dan resume balik, jangan letak tempat sama, cari tempat yang luas, cerah, yang senang robot ni untuk identify kat mana dia duduk. Sebab kalau korang resume cleaning dekat tempat yang sempit dan gelap, kemungkinan besar dia tak recognize tempat tu. Contohnya macam bawah kerusi, dekat sangat dengan perabot ataupun tepi dinding, ada kemungkinan dia takkan kenal tempat tu. Dia detect as a new space, and then dia akan buat peta baru. Habislah peta korang, dia akan reset. And last tip adalah untuk dia punya mopping feature. Disebabkan water tank dia control dengan motor ni, ada water pump, so korang tak digalakkan letakkan cecair pencuci dalam tank dia, sebab kemungkinan boleh rosakkan dia punya water pump. Jadi takkanlah nak vacuum dengan air kosong ke. Ada cara dia. So apa aku buat, aku akan cabut dia punya mopping cloth, aku akan pre-soak dulu dalam air kosong, and then aku akan ambil cecair pencuci yang aku telah bancuh dan letak dalam satu spray botol kecil, dan aku akan sembur dekat mopping cloth ni directly. Tapi jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat, jadi dia punya tayar boleh slip bila dia lalu atas tempat yang dia dah mop. So tak adalah mop dengan air kosong kan. Alright guys, that's all for the Xiaomi 1C. Anyway guys, thanks for watching, thanks for your time. I'll see you in the next video. Bye bye. Roger and out.